Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anik Syazwan bin Muhammad Samiza. Nombor pendaftaran saya C17A0101. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu peranan video promosi dalam meningkatkan pemasaran perniagaan syarikat Amira Grafik. Di dalam pembentangan ini, saya akan mencakupi 3 bab utama, iaitu bab 1, pendahuluan. Saya akan terangkan sedikit mengenai latar belakang kajian, penyertaan masalah, objektif kajian, persoalan kajian dan fokus kajian. Di dalam bab 2, saya akan sentuh mengenai teori yang berkaitan. Teori yang berkaitan yang akan menyokong kajian ini. Dan di dalam bab 3, saya akan selitkan mengenai macam mana saya nak dapatkan data tersebut, iaitu metodologi kajian melalui reka bentuk kajian, sampel kajian, siapakah saya punya responden, instrumen kajian, analisis macam mana data dianalisis, dan secara rumusannya untuk kesemua sekali bab. Seperti yang kita sedia tahu, terdapat pelbagai cara dan kaedah untuk memasarkan perniagaan. Antaranya melalui media sosial, melalui grafik dan melalui video. Terdapat pelbagai cara untuk memasarkan perniagaan. Antaranya adalah melalui video promosi. Jika kita lihat kepada trend zaman sekarang, video promosi banyak digunakan untuk memasarkan perniagaan. Di dalam dunia pemasaran secara atas talian mempunyai potensi yang tinggi, iaitu 90% daripada rakyat Malaysia lebih gemar untuk menonton video berbanding membaca teks yang panjang. Daripada sini kita dapat mengetahui bahawa potensi yang besar dalam pembuatan video untuk menarik minat rakyat Malaysia untuk melihat dan dapat memperluaskan lagi pemasaran perniagaan syarikat Amira Grafik. Melalui video juga, mereka sekaligus dapat melihat dan mendengar, menjadikan ia lebih menarik. Terdapat banyak kepentingan menggunakan video promosi untuk tujuan pemasaran. Sebagai contoh, video promosi yang dihasilkan dapat digunakan berkali-kali, walaupun penghasilannya hanyalah sekali. Untuk tujuan pemasaran perniagaan, terdapat berbagai jenis video promosi yang dapat kita gunakan, iaitu produk video. Produk video ni adalah kita memasarkan apakah produk yang kita ingin ketengahkan. Kita memasarkannya melalui melalui video yang kita akan tunjukkan kepada masyarakat. Event video, kita mengetengahkan cara kerja apakah yang kita lakukan. Dengan menggunakan event video ni juga kita dapat meraih emosi daripada pelanggan. Sebagai contoh, rasa kepercayaan pelanggan. Kalau kita tengok video event ni, kita menunjukkan cara kerja kita dengan penunjukan cara kerja yang kemas, yang profesional, akan memberikan pelanggan untuk meningkatkan rasa kepercayaan pelanggan. Customer testimoni ini adalah daripada testimoni pengguna untuk kita war-warkan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. Untuk penyataan masalah, terdapat puluhan cara untuk memasarkan perniagaan. Pemilihan pemasaran perniagaan yang kurang tepat akan mengakibatkan perniagaan tidak dapat berkembang dengan sepenuhnya. Setelah diteliti dan diperhatikan, syarikat Amira Grafik tidak menggunakan cara pemasaran perniagaan melalui video promosi. Setelah saya teliti dan saya lihat, syarikat Amira Grafik tidak menggunakan cara memasarkan
memasarkan perniagaan mereka melalui video promosi. Jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk membuat kajian dan menghasilkan sebuah video promosi untuk memasarkan perniagaan syarikatnya. Okay, untuk objektif kajian, yang pertama sekali, saya ingin mengenal pasti potensi video promosi dalam meningkatkan pemasaran perniagaan syarikat Amira Grafik. Yang kedua, saya ingin mengenal pasti keberkesanan video promosi sebagai medium pemasaran perniagaan. Dan yang ketiga, saya untuk mengenal pasti tahap penerimaan video promosi sebagai alat pemasaran perniagaan terhadap pelanggan. Persoalan kajian. Adakah melalui video promosi dapat meningkatkan pemasaran perniagaan syarikat Amira Grafik? Sejauh manakah keberkesanan video promosi sebagai medium pemasaran perniagaan? Dan sejauh manakah tahap penerimaan video promosi sebagai alat perniagaan? Untuk bab 2, kajian pustaka. Mengenai teori kajian. Video adalah terdiri daripada gabungan auditori dan visual penghantaran imej yang digunakan untuk membantu memudahkan perubahan tergalaku, iaitu matlamat utama. Menurut Yang, melalui video promosi akan mempengaruhi anak muda untuk mereka membuat pilihan. Menurutnya lagi, sekiranya pengguna menumpukan tumpuan sepenuhnya kepada video interaktif dan mempunyai interaksi dengannya, secara tidak langsung pengguna tersebut telah mengikuti satu persatu arahan dan informasi yang ditawarkan. Daripada sini kita dapat mengetahui yang penggunaan video promosi dapat memberikan impak yang besar terhadap pemasaran perniagaan. Iaitu kalau di dalam dunia perniagaan, kita mesti terdapat 3 peringkat utama, iaitu pengenalan iaitu kita ingin memberitahu pelanggan apa yang kita sedang pasarkan, apa yang kita tawarkan. Apakah tawarkan contoh seperti perkhidmatan dan produk kita mesti memberitahu. Yang kedua, kita kena konsisten. Dan yang ketiga, kita perlulah yang paling penting adalah untuk kita close sale. Jadi melalui video promosi penting untuk kita mendapatkan tindakan daripada pengguna. Untuk kes kita ni, kita mahu pengguna membuat tindakan ataupun close sale untuk kita, seperti pengguna memberitahu kita untuk membuat tempahan grafik dan visual. Jika kita lihat daripada statistik di atas, adalah dijalankan oleh The Global Statehood Suite yang melibatkan 239 buah negara bagi mengetahui trend pengguna media sosial di seluruh negara di dunia. Jika kita lihat, purata jam pengguna melayari media sosial dalam sehari untuk negara Malaysia adalah 3 jam. Dan purata pengguna Facebook yang berinteraksi antara satu sama lain melalui pautan untuk negara Malaysia adalah sebanyak 5.84%. Daripada graf ataupun carta ini, kita dapat mengetahui bahawa potensi penggunaan video adalah tinggi. Daripada interaksi tersebut, kalau kita gunakan video promosi, kalau video promosi kita bagus, akan terdapat seperti share, like daripada pengguna kepada pengguna yang lain, akan menyebabkan proses pemasaran perniagaan kita berlaku dengan cepat dan meluas. Untuk bab 3, metodologi kajian. Saya menggunakan 2 jenis reka bentuk kajian, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif, saya menggunakan borangan soal sidik, dan kualitatif, saya pergi menemui sendiri responden untuk menanyakan melalui temu bual. Hasil daripada reka bentuk kajian yang saya lakukan ini, saya dapat mengukur maklumat yang berkenaan kehendak, perasaan dan kepercayaan pelanggan. Untuk sampel kajian,
Saya telah memilih responden yang terdiri daripada pelanggan syarikat Amira Grafik itu sendiri yang seramai 20 orang yang tinggal berdekatan Teluk Air Tawar dan Kepala Batas. Untuk instrumen kajian saya menggunakan dua jenis data iaitu primer dan sekunder. Untuk data primer saya menggunakan dua jenis instrumen iaitu soal sidik jenis tertutup, skala Likert dan temu bual. Untuk temu bual terdapat dua jenis iaitu temu bual berstruktur dan temu bual secara formal, di mana data yang saya peroleh ini nanti akan saya analisis menggunakan kaedah naratif. Ini adalah merupakan contoh bentuk soal sidik menggunakan skala Likert, iaitu terdapat 5 skala, 1 hingga 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 sederhana setuju, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Untuk data sekunder, saya mendapatkan data sekunder melalui internet dan kajian ilmiah. Dari ini saya dapat menguatkan dan mengukuhkan lagi kajian yang saya buat ini. Untuk analisis data, saya akan menggunakan untuk data jenis kuantitatif, saya akan menggunakan aplikasi survey hub, di mana data yang akan diperoleh itu dianalisis di dalam, dan keputusan nanti akan dapat dalam bentuk bar dan carta dengan lebih terperinci dan lebih mudah untuk difahami. Secara rumusannya, tujuan saya melakukan kajian ini adalah untuk mempelajari dan untuk membuat satu kajian yang dapat membantu syarikat Amira Grafik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Secara tidak langsung saya dapat meningkatkan pemasaran perniagaan tersebut. Secara rumusannya, metodologi kajian yang saya gunakan ada dua, iaitu menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Dan secara analisis data saya akan menggunakan aplikasi survey hub untuk menganalisis data yang didapati.